Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bersama dengan para malaikat memayung kita berada Amin. di majlis ini, mudah-mudahan mendapat rahmat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala sukacita mempersilakan Al-Fadil Tuan Haji Abdullah bin Haji Tuda untuk terus menyampaikan syarah berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya-Allah izin Allah Subhanahu wa taala juga dapat kita bersama-sama pada petang ini atau pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Arti kata lain, dengan taufik dan hidayat Allah SWT, dengan kudrat dan iradah serta ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita percaya, yakin bahawasanya jadinya tiap-tiap sesuatu perbuatan kita itu adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah pada malam ini saya mulakan dengan soal dan jawab berhubung tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana saya telah sarahkan beberapa kali. Mudah-mudahan masing-masing dapat tertanam dalam jiwa dan hati. Apakah itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Soal yang pertama. Ilmu apakah yang membicarakan tentang akidah? Ilmu apakah yang membicarakan tentang akidah? Apabila persoalannya, ilmu apakah yang membicarakan tentang ilmu akidah, ilmu fardu ain itu, saya jelaskan dahulu, terbahagi kepada tiga. Satu, ilmu usuluddin, ataupun dikata ilmu tauhid, atau ilmu qa'adul iman, atau ilmu kalam. Yang pertama. Yang keduanya iaitu ilmu fiqh. Ilmu fiqh, ilmu faham tentang apa? Tentang syariat. Dikatakan juga ilmu syariat. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dikatakan juga adalah ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Jadi ketiga-tiga ilmu tersebut, soalnya ilmu apakah yang membicarakan tentang akidah? Tentang akidah. Jadi apabila disebut tentang akidah, akidah ini artinya kepercayaan dan keyakinan di dalam agama, di dalam din, di dalam iman. Jawapannya ialah ilmu tauhid. Jawapannya adalah ilmu tauhid. Soal yang kedua. Apakah erti akidah? Dah berulang-ulang kali saya kemukakan, saya sarahkan. Apakah erti akidah? Baru sebentar saya katakan. Akidah ialah kepercayaan dan keyakinan dengan dalil-dalil yang yakin.
kepercayaan dan keyakinan dengan dalil-dalil yang yakin. Ini yang kita bicarakan tentang keyakinan. Ya. 2. Ketiga, soal apakah erti tauhid? Kalau tadi dikatakan ilmu tauhid, apa erti tauhid? Jawab, mengesakan. Mengesakan. Kemudian yang keempat, soal apa makna mengesakan? Apa makna mengesakan? Jawab, mengesakan zat Allah, mengesakan sifat Allah, mengesakan perbuatan dan juga asma'-Nya. Itu sebabnya apabila kita sebut nama Allah, bererti kita menyebut sifatnya, asma'-Nya, perbuatannya dan zatnya. Jadi disebut esa, tidak ada sekutu baginya. Maknanya penglihatan kita, pendengaran kita tertuju kepada Allah yang Maha Esa. Jadi kita mengiktikadkan tidak ada yang lain melainkan Allah. Itulah akidah. Yang kelima, apa hakikat kamu menyebut nama Allah? Saya dah bagi clue-nya dahulu. Apa hakikat kamu menyebut nama Allah? Jawab, beriktikad Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yakni tidak ada zat sifat perbuatan melainkan zat sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut nama Allah, itulah maksudnya, tujuannya. Yang keenam, apa erti bertauhid? Tadi apa erti tauhid? Yang ini apa erti kita bertauhid? Tauhid dah ada, sekarang kita nak bertauhid. Jawab, mengesakan Allah Ta'ala, pencipta semesta alam, dengan yakin seyakin-yakinnya bahawa Allah Ta'ala Maha Kuasa, tidak ada yang menandinginya. Saya ulang balik, apa erti bertauhid? Itu sebabnya yang pertama, saya jelaskan dahulu lagi berulang-ulang. Saya tahu apa yang saya cakap berulang. Ilmu tauhid. Yang keduanya, erti tauhid. Yang ketiganya, kita bertauhid. Bertauhid dan mentauhidkan. Apa erti bertauhid? Maknanya orang tu bertauhid. Ada tauhid kemudian bertauhid. Mengesakan Allah Ta'ala, pencipta semesta alam. Jadi disebut nama Allah, dia nampak alam. Dia nampak alam. Dia dengar tentang alam. Mengesakan Allah Ta'ala, pencipta semesta alam. Dengan yakin seyakinnya. Makna tak ada yang lain melainkan Allah Ta'ala. Bahawa Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tak ada kuasa lain yang menjadikan, yang mencipta. Kuasa. Tidak ada yang menandinginya. Tidak ada. Jadi tidak adalah selain Allah Ta'ala. Ketujuh, apa sebab kepercayaan tentang adanya Allah Ta'ala dikatakan terpenting? Nanti kita akan sambung pengajian kita pada minggu hadapan berhubung tentang rukun iman. Iman dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi saya bagi dahulu pencerahannya. Apakah sebab kepercayaan tentang adanya Allah Ta'ala dikatakan terpenting? Jawab, sebab dikatakan terpenting ialah ia menjadi erti agama. Dia menjadi erti agama.
Apakah hikmah tentang adanya Allah Ta'ala dan keesaannya? Jawab, akan memberi kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa dia? Orang yang bertauhid. Kita duk cerita kisah bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi bahagia dunia dan itu akhirat ialah orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid bermaksud dia orang yang beriman. Orang yang beriman. Bahkan seseorang yang mempercayai sepenuh hati, dibenarkan dengan lisan dan perbuatan, maka berhak memiliki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seulang balik, bahkan seseorang yang mempercayai dengan sepenuh hati dan dibenarkannya dengan lisan, dengan perkataan dan perbuatan, maka berhak memiliki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyakkanlah bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi doa kita kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku nikmat kalimah tauhid, nikmat kalimah tauhid, la ilaha illallah. Hidupkanlah aku dengan nikmat kalimah tauhid. Sudahilah hidup aku dengan kalimah tauhid, la ilaha illallah. Dan tatkala aku mati, aku ingin bertemu denganmu, la ilaha illallah, melainkan Allah. Harap masing-masing dapat menyimpan apa yang saya sampaikan. Baik. Soal keesaan diterangkan. Soal keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala diterangkan dalam surah Al-Ikhlas. Itu dalil. Dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakan, wahai Muhammad, dia, yakni Allah, Zat yang Maha Esa. Zat yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita sambung pada kelas pengajian kita. Pada muka surat 81 ayat Al-Quran yang terakhir. Yakni pembukanya. Wajib ke atas setiap mukallaf, lelaki dan perempuan, mengetahui dan beriktikad. Mengetahui dan beriktikad. Maknanya kita sekarang belajar. Belajar untuk nak mengetahui. Apabila kita ada mengetahui, ada ilmu. Ada ilmu adalah bahan yang nak kita bicarakan. Apabila dapat kita bicarakan, dapatlah yang kita faham. Apabila kita dapat faham, dapatlah kita keyakinan. Yakin itulah akidah. Yakin itulah akidah. Dinamakan iman. Iman. Baik. Wajib ke atas setiap mukallaf, lelaki dan perempuan. Siapa? Saya dan juga semua. Ya. Mengetahui dan beriktikad. Tadi kita bertauhid, ini beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala dengan sifat rububiyah. Kita bicara sifat rububiyah. Kita telah bicara tentang katakan itu sifat uluhiyah, ketuhanan. Ini rububiyah. Maknanya wajib bagi Allah Ta'ala dengan sifat rububiyah. Allah Ta'ala tu maknanya dia bersifat dengan sifat rububiyah, iaitu mentadbir semua benda. Semua benda-benda dan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Maknanya Allah Ta'ala mentadbir semua benda. Hakikatnya tidak ada yang lain yang mentadbir, melainkan Allah Ta'ala yang mentadbir. Perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini, kita beriktikad, kita berpegang, yakin, percaya.
Tiada pentadbir melainkan Allah Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Itu dikatakan kita beriktikad. Apabila kita beriktikad, itulah akidah. Kedua, wajib setiap mukallaf bertauhid. Ini kita bertauhid. Artinya mengesakan Allah Ta'ala pentadbir. Tak ada pentadbir lain melainkan Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Semua benda di dalam dunia ini dengan keyakinan yang bulat. Dengan keyakinan yang bulat. Sehingga yakin seyakinnya bahawa Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tidak ada yang menandinginya. Maknanya kita berpegang. Itu pengajaran. Pengajaran. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat yang ke-6, falyanzuril insanu ila ta'amih, dalam surah Abasa. Maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Allah Ta'ala perintah, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Bagaimana kami mentadbirnya? Jadi disebut makanan. Jadi apabila makanan, makna makanan tu mengenyangkan. Mengenyangkan kita. Jadi apabila disebut mengenyangkan, soalnya siapa yang mengenyangkannya? Jadi kita usul makanan tersebut daripada nasi. Nasi itu jadinya daripada beras. Beras tu pula disambung-sambung, ditanam-tanam. Sampailah kepada manusia. Manusia ni pula sampailah pula yang menjadikan manusia. Jadi hakikatnya satu, Allah. Dia kata, saya itu saja jelaskan secara ringkas sebab kita nak ambil kepada kesimpulan. Firman-firman Allah Ta'ala tersebut menegaskan alam ini adalah di bawah takbir dan urusan pemerintahan Allah Ta'ala. Putus makrifah, putus pengenalan, putus pengetahuan. Firman-firman Allah Ta'ala tersebut, ada 6 firman, menegaskan alam ini adalah di bawah takbir. Allah Ta'ala jadikan alam, di maknanya alam ni milik Allah, maka Allah takbir. Dan urusan pemerintahan alam. Kita nampak bermacam-macam pemerintah, bermacam-macam. Kita nampak hakikat Allah. Di mana Allah secara mutlak berkuasa melakukan apa sahaja yang dikehendakinya terhadap makhluknya yang diciptanya, mengikut pentadbiran dan pengurusannya. Ambillah apa contoh, nak cerita contoh politik pada hari ini. Dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat, dalam berjiran, dalam apa benda pun. Semuanya tu adalah di dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku dapat begini, aku dapat begitu, aku dapat begini. Aku dapat tu, itulah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terimalah, redalah. Perbincangan dan kesimpulan. Penjelasan mengenai rububiyah. Penjelasan mengenai rububiyah. Rububiyah apa? Pentadbir. Pentadbir seisi alam. Tak ada yang lain melainkan dia, Allah. Jadi nampak alam, nampaklah Allah. Jelas wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rububiyah ialah mengiktikadkan, ya, makna kita percaya dan yakin, kita berpegang kepercayaan keyakinan kita
dengan etikot yang jazam, dengan etikot yang putus, yang tak ada sak, yang tak ada zon, tak ada waham, bahawa pentadbiran dan pengurusan semua benda ni makhluk lah, dan perkara di dalam alam ini adalah di bawah takbir dan urusan Allah Ta'ala. Pandanglah dalam keluarga kita, ada seorang ayah ketua rumah tangga, ada seorang isteri sebagai ketua dalam rumah tangga, menjadi seorang ibu, anak-anak, cucu dan sebagainya. Yang menguruskannya tu kita nampak lahiriah suami, isteri, anak-anak dan sebagainya. Hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita memandang sekarang, kita pandanglah berlakunya alam rumah tangga kita adalah ditakbir oleh Allah SWT. Hal-hal dan keadaan seseorang manusia. Hal-hal keadaan seorang manusia. Maknanya seorang manusia. Yang berkaitan dengan hidup. Yang berkaitan dengan hidup. Mati, mulia, hina, rezeki, nikmat, rahmat, sakit, sehat dan lain-lainnya. Jadi kita nampak, kalau nak tengok sakit, tengok dalam rumah sakit. Sunat kita pergi ziarah orang sakit. Kita nampak apa tujuannya? Allah Ta'ala mensyariatkan kita pergi ziarah orang sakit. Apa tujuannya? Supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pergi pula ke tempat orang yang sihat. Apa tujuannya? Supaya kita itu banyak mengingatkan Allah, supaya bersyukur. Allah Ta'ala syariatkan kita pergi ke tanah perkuburan, mati. Supaya kita ingat juga bahawa Allah Ta'ala akan mematikan. Siapa? Sipulan. Termasuk aku. Siapa penguruskannya? Allah. Mati itu perpisahan roh dengan jasad. Siapa memisahkannya? Allah. Mati itu juga jasad. Tinggal dalam alam, roh pergi. Kita tengok. Siapa menguruskannya? Allah. Lain-lainnya dalam semua urusan dan perbuatan mereka. Perbuatan individu tu. Perbuatan saya kan duduk bercakap. Tuan-tuan, perempuan semua, lihat saya bercakap. Hakikatnya lihat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adalah tertakluk di bawah pemerintahan dan takbir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iktikad. Itulah pegangan kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mentadbir langit, kisah langit. Yang ada di langit, matahari, bulan, bintang. Kita nampak langit, awan. Dan kita nampaklah putaran bermacam-macam di atas langit. Dan bumi. Kita nampaklah sekarang ni, ada tumbuh-tumbuhan di atas daratan. Ada bukit, ada bukit pukau. Ada gunung ganang. Ada pula bersungai. Ada pula laut. Itulah bumi. Nampak pula lah makhluk berupa manusia. Dan yang memiliki alam ini, memiliki perkataan memiliki ini empunya. Mentadbir alam seluruhnya dengan bersendirian. Maknanya dia tidak minta tolong kepada yang lain. Dia tu yang pemukaan saya kata, dia dia tidak minta tolong kepada Tuhan lain.
sebab dia Tuhan, sebab tak ada Tuhan lain. Pemerintahan bersendirian dan tidak ditolong oleh sesiapa jua pun. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi dia yang mentadbir. Dia jadikan, dia mencipta, dia jadikan makhluk tersebut, kemudian dicipta perbuatan makhluk tersebut. Maknanya, hakikatnya Allah Ta'ala menjadi dan mencipta. Jadi Allah Ta'ala yang mentadbir manusia tersebut. Jadi tidak ada apa yang nak kita banggakan tentang diri kita. Sebab diri kita tu hak Allah, milik Allah. Meskipun amal dan ibadat kita banyak yang kita berbuat, banyak tersebutlah mudah-mudahan dapat mendekatkan ingatan kita kepada dia. Dia yang mengurniakan rezeki kepada kita berbuat iman dan amal. Bukan kita nak berlonggok-longgok amal. Tapi amal itu mengajar kita supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54 telah dibicarakan. Dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-36 dinyatakan urusan mencipta sekalian makhluk, urusan mencipta sekalian makhluk. Daripada mula kita dicipta, kita hidup, kemudian kita dimatikan. Setelah dimatikan, dihidupkan semula. Kemudian kita itu dibicarakan, ditimbang dan sebagainya, dimasukkan ke dalam surga, insya-Allah. Semuanya itu Allah Ta'ala yang mengurusnya kepada siapa yang yakin, percaya, itu akidah. Jadi, yang membawa masuk ke dalam surga. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-54 dan surah Al-Jathiyah ayat yang ke-36 dinyatakan urusan mencipta sekalian makhluk. Tak ada yang lain. Dan urusan pemerintahan, dah dicipta pemerintahan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan aku yang menjadikan kamu dan mencipta perbuatan kamu. Maknanya Allah Ta'ala yang mencipta dan mengurus dalam kehidupan kita. Kita benarkan dengan hati. Kita benarkan dengan lisan. Benar ya Allah, Engkau yang menjadikan aku. Benar ya Allah, Engkau yang mencipta aku. Benar ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang maha agung lagi maha berkuasa. Dilakukan dengan perbuatan. Insya Allah, hamba ini disediakan surga untuk dia. Dan juga pentadbiran langit dan bumi adalah tertentu bagi Allah Ta'ala sahaja. Tertentu bagi Allah Ta'ala sahaja. Jadi, penglihatan kita sekarang, kita melihat kepada urusan Allah Ta'ala yang menguruskan aku dan menguruskan semua sekali. Meskipun lahiriahnya aku yang mengurus, hakikatnya adalah Allah. Kelima, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-14 diterangkan, Allah Subhanahu Ta'ala selain daripada mencipta langit dan bumi, ia juga memberi makan. Bukan diberi makan. Memberi bermacam-macam jenis makanan. Saya ulang balik. Ia juga memberi makanan. Ia juga memberi makan. Ia juga memberi rezeki. Dia juga memberi nikmat. Bukan diberi makan.
diberi rahmat, nikmat, memberi bermacam-macam jenis makanan. Apabila kita nak makan, nampaklah yang memberi makanan ialah Allah. Makanan tu menjadi dalil, keterangan akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebabnya kita dilarang membanggakan makanan. Itu makan. Kalau harta, pangkat dan darjat, orang bertauhid semuanya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia kata subhanallah, maha suci Allah. Baru dia bertambah tawaduknya kepada Allah taala. Bertambah tawaduk, bertambah merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu tasawuf pula mengikut. Nak aku banggakan kepada siapa? Nak aku tunjuk dengan siapa? Sebab yang lain tu adalah tidak ada. Kalau kelihatan ada, aku nak tunjuk kepada si fulan. Si fulan itu juga adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat aku nak tunjuk pada sebuah si fulan, nak tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu betul. Yang keenam, surah Ali Imran ayat yang ke-26 menegaskan. Maknanya dah berapa ayat menegaskan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat rububiyah, iaitu dialah yang memerintah dan mengurus dunia dan juga akhirat, langit, bumi, antara keduanya, semua. Surah Ali Imran ayat yang ke-26 menegaskan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa pemerintahan. Ada kuasa. Ada kuasa. Surah Ali Imran ayat yang ke-26 menegaskan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa. Kuasa pada mengadakan, kuasa pada mentiadakan. Jadi ada tu dilihat adalah adanya kudrah Allah. Allah Ta'ala tu bersifat berkuasa. Nampak? Kuasa pemerintahan yang berkuasa memberi sesuatu pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ambillah apa contoh-contoh pun. Dan mengambilnya kembali daripada sesiapa yang dikehendakinya. Dan ia juga kuasa memuliakan dan menghinakan sesiapa yang dikehendakinya. Habis dah. Jangan sekadar kita melihat yang berlaku di dalam pemerintahan negara kita, politik. Tetapi yang pentingnya kita lihat adalah diri kita, kekurangan kita, tentang ilmu kita, tentang miskinnya kita, tentang daifnya kita dan sebagainya. Siapa yang memberi ini semua? Itu yang perlu kita nak muhasabah. Yang ketujuhnya dalam surah Yunus ayat yang ke-31 dijelaskan lagi. Allah Ta'ala memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya. Allah memberi rezeki. Selalunya kita ni memandang kepada rezeki-rezeki. Tapi sekadar rezeki itu saja. Kita terlupa kepada yang memberi rezeki. Sebab kita tak kenal kepada siapa yang memberi rezeki. Apabila kita kenal yang memberi rezeki, barulah ada perasaan bersyukur kepada yang pemberi rezeki. Dalam surah Yunus ayat ke-31 dijelaskan,
Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya. Makna makhluk-makhluk ni semua makhluk yang dijadikannya. Yang di langit dan juga yang di bumi. Tak kisahlah siapa engkau. Islamkah bukan Islamkah? Semua yang kita nampak, semuanya rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nampak lain dah, kita hanya nampak Allah. Itulah akidah kepercayaan keyakinan kita. Tak diganggu gugat dah, itu saja. Tak kisahlah dia orang Syiah ke, Wahabi ke, apa ke, semua ke, aku memandang semuanya itu. Hina mulianya adalah Allah Ta'ala yang menghina dan juga memuliakan. Allah, Allah, Allah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa? Kita percaya ini perbuatan adalah perbuatan Allah. Aku tak nampak dah perbuatan lain melainkan perbuatan Allah. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yunus ayat yang ke-31 dijelaskan Allah Ta'ala memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya di langit dan juga di bumi. Maknanya di langit tu ada makhluk. Di bumi ni nyatalah ada makhluk. Siapa yang memberi rezekinya? Allah. Allah. Dan ia juga yang menghidupkan. Ia juga yang menghidupkan. Tak ada yang menghidupkan melainkan dia yang menghidupkan. Sebab itu kenyataan hidup dia. Hidup. Kalau kita mengaji tauhid lebih dalam lagi, itulah. Dia yang menghidupkan. Kita hidup. Yang menghidupkan kita, Allah. Mematikan, Allah. Dan semua pentadbiran dan pemerintahan di alam ini adalah tertakluk di bawah kekuasaan Allah yang maha agung. Yang tidak ada sertanya, melainkan dia sendiri yang memerintah. Itulah Allah maha agung. Jadi di mana saja kita memandang tentang alam, dunia, alam, di langit dan semua, kita nampak wajah Allah. Jelas terang wajah Allah. Wajah Allah apa yang saya katakan dahulu? Jelas terang sifat Allah. Jelas terang perbuatan Allah. Buktinya, kenyataannya alam dan juga dunia dan semuanya. Nyata. Inilah bekas daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan permukaan saya ini, mentauhidkan. Kita bertauhid kepada Allah yang menjadikan sekalian alam semesta. Dalam surah Baqarah ayat yang ke-24 menjelaskan semua pembahagian dan peruntukan makanan yang ditentukan kepada setiap manusia adalah ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua makanan. Kita nampaklah orang di Afrika tu makan rumput, makan plastik, makan itu, makan ini. Ya tak? Kita sini makan semewah-mewahnya. Kita pun nampak. Tetapi kita nampak apa yang mereka makan, kesusah kepayahan mereka. Kita nampak pula kebahagiaan kita di sini. Bukan makanan itu yang kita nak berpegang. Yang kita nak pegang kepada yang mengurniakan rezeki. Yang menjadikan rezeki. Siapa dia? Allah. Maknanya ini kesan daripada perbuatan Allah. Barulah kita kata, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Ya tak? Baru kita nampak. Tidak ada yang mentadbir alam ini. Tidak ada yang mentadbir hidup dan penghidupan aku. Tidak ada yang mengurus hidup dan penghidupan aku.
melainkan ditakbir, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pegangan aku. Pegangan itulah dinamakan akidah. Dan akidah inilah yang dipegang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dijelaskan oleh 6 ayat Al-Quran berhubung tentang rububiyah. Maknanya yang dikatakan Allah Ta'ala mentadbir sekalian alam, mengurus sekalian alam. Allah Ta'ala jadikan, kemudian dia sendiri yang menguruskan. Allah Ta'ala yang menjadikan aku, dia yang menguruskan aku. Jadi kita nampak, tak ada satu pun untuk aku, melainkan untuk dia, milik dia, hak dia. Jadi dalam hati kita, tidak ada satu sifat yang buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Ya, dengan sebab kita nak menunjukkan kepada selain daripada Allah SWT. Tak ada. Sebab semuanya itu adalah hak Allah, milik Allah. Tak adalah sifat riak, tak adalah sifat ujub, tak adalah sifat samaah, tak adalah sifat takabur, riak dan sebagainya. Sebab apa? Dengan siapa pula kita nak tunjuk? Tak ada, melainkan kepada Allah Subhanahu Taala, yang mana penglihatan kita, penyaksian kita hanya tertentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya dan yakin. Kita percaya apa yang kita tahu, dan kita yakin sungguh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Setiap perbuatan baik yang aku buat, dan juga setiap yang perbuatan buruk yang aku usaha, yang aku tolak dan sebagainya, adalah daya upaya Allah Subhanahu Taala. Itulah pegangan kita. Itulah akidah. Ya, akidah. Jadi mudah-mudahan pada malam ini kita mendapat pengajaran kepada kita. Apa pengajaran dia? Kita bangkit dan bangun. Kita bangkit dan bangun. Daripada mana? Daripada kita terlalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruslah kita itu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Kita benarkan kepercayaan kita. Kita benarkan keyakinan kita, dan kita lakukan dengan perbuatan. Dengan jalan apa? Dengan jalan usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar itulah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang datang daripada Allah Taala, yang jelas suruh Allah, tegah Allah, yang Allah Taala jadikan kepada kekasih dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pengarah kepada skrip, iaitu Al-Quran. Skrip Al-Quran. Orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bererti dia mengikut Al-Quran. Orang yang mengikut Al-Quran bererti dia mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas terang perbuatan baginda Rasulullah SAW itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu Allah Ta'ala. Jika dapat kekurangan itu pada kelemahan saya. Wallahu a'lam. Baik. Kita buka soalan sikit ke Ustaz, boleh? Ya. Soalan? Ya, boleh. Kalau ada soalan sila ajukan sebelum kita tutup kuliah kita insya-Allah. Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, kita tutup kuliah kita lah dulu untuk malam ini. Kita ada 10 minit lagi. Ya, kita tu ada dalam amalan dalam hidup dan penghidupan kita ni. Kadang-kadang kita tu apabila disedarkan seperti ini, insya-Allah Manik kata kita tu betul lah. Tapi kadang-kadang kita tu lalai. Apa pula yang berlaku perkara yang kita lalai? Ya tak? Jadi persoalan lah timbul. Masa ingat, iyalah. Ya. Ada soalan tu daripada Intan Jeffrey. Soalannya, Ustaz,
Ya. Post gambar makanan di sosial media tu dikira membanggakan makanan juga ke? Baik. Halo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan sebahagian daripada makhluk yang Allah Ta'ala jadikan dan yang Allah Ta'ala cipta. Mana kata sebahagian daripada alam. Alam ini dijadi dan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang bertauhid apabila dia melihat makanan seperti mana yang saya katakan tadi. Makna dia melihat tentang rahmat Allah. Dia melihat tentang rezeki daripada Allah. Tak salah melihat makanan. Tak salah melihat alam. Alam dan makanan merupakan dalil, bukti rahmat nikmat Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ada? Assalamualaikum, Tuan bin Long. Ustaz tolong ulang doa yang Ustaz baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kuliah kalau perasanlah, kalau saya ingat, ada saja doa-doa tauhid yang saya kemukakan. Setiap yang saya kemukakan, doa-doa tersebut adalah doa yang saya amalkan. Terdahulu ada saya katakan, Ya Allah, Ya Tuhanku, Engkaulah yang mengurniakan aku. Engkaulah yang mengurniakan aku. Iman dan amal. Iman dan amal ni umpama seperti makanan. Ya Allah, Ya Tuhanku, Engkau yang mengurniakan kepada aku iman dan amal. Jadikanlah iman dan amal hidup di dalam penghidupan aku. Apa maksudnya sini? Kalau saya umpamakan iman dan amal itu makanan, jadi saya minta dengan Allah Ta'ala supaya menyihatkan tubuh badan saya dengan makanan tersebut. Makanan tersebut apa? Iaitu iman dan amal. Ya Allah, Ya Tuhanku, jadikanlah kesudahan hidupku dengan iman dan amal. Kalau tentang makanan, kalau habis makanan yang kita makan, apa kesudahannya? Iaitu dikatakan kita minta kepada Allah Ta'ala supaya disudahi kita ni, rezeki kita ni, tentang makanan yang kita dapat ni, adalah disudahi dengan iman dan amal. Dan sesungguhnya yang aku pohon padamu, Ya Allah. Yang aku pohon yang sebenar-benarnya, apa dia? Aku ingin bertemu denganmu di akhirat. InsyaAllah. Itu di antara. Baik. Tadi saya katakan, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku pohon padamu, Ya Allah. Tentang apa tadi? Tentang ilmu. Tentang ilmu. Kurniakan kepadaku nikmat ilmu. Nikmat pengetahuan. Pengetahuan juga umpama seperti makanan juga. Sama juga. Seperti alam. Ini yang kita belajar, yang kita study, yang semua ni. Sebab yang tu hanya Allah saja. Dia saja yang mengurniakan. Tak ada ilmu melainkan ilmu Allah. Ya Allah, kau kurniakanlah aku ilmu. Jadikan ilmu itu cahaya di dalam hidupku. Nur. Cahaya. Jadikan ilmu itu sebagai imam dalam hidup dan kehidupanku. Pemimpin di dalam hidupku. Ya Allah, Ya Tuhanku, jadikanlah tatkala aku hidup ini, hidup dengan iman. Hidup dengan ilmu. Sudahi aku, Ya Allah, dengan ilmu, iman dan amal. Semua tujuan tu. Jadi, apabila kita berdoa, yang kita faham, yang kita hayati, itulah yang sebaik-baik doa. Sehingga kan kita faham, solat itu adalah alam.
solat itu umpama seperti makanan. Yang mana Allah Ta'ala kurnia kepada kita. Solat itu, doa itu. Jadi, solat itu adalah doa. Jadi kalau kita tahulah solat itu doa, permohonan daripada Allah SWT, apa yang kita mohon? Redha Allah. Redha Allah. Apa arti redha? Terima. Terima. Siapa yang menerima, siapa yang diterima? Yang menerima, yang terima adalah kita. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang bersyukur. Terima. Jadi setiap yang kita mohon, yang setiap yang kita perbuat, kita faham apa yang kita buat. Itulah seperti mana juga, ya, saya sentuh juga, ya, yang apa, saudara kita yang nak pergi melakukan ibadat umrah, yang nak pergi beribadat, bersolat dan sebagainya. Kita tawaf. Itu alam. Hakikatnya apa? Di situ kalau kita tengok baca doa di situ, Tuhan Kaabah. Siapa dia? Allah. Kita tawaf. Kemudian kita istilam. Nampak cluenya dah. Begitulah semuanya. Benda ni tak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini alam. Jadi berdoalah ikut apa yang kita faham, kita yakin. Tunggaknya tertuju kepada Allah yang memberi doa. Kita boleh berdoa dengan sebab Allah Ta'ala menjadikan kita boleh berdoa. Jadi hilanglah sifat ujub, riak, takabur dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Okay, ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita tutup kuliah kita, Ustaz. Ustaz pun kurang sihat, batuk dari tadi lagi, insyaAllah. Dia batuk tu. Bila cakap lah, bila cakap lah. Tak. Dia Puan kena melihat dah, kita di dalam tauhid sekarang ni, Puan melihat dah, benda tu buruk baik itu alam. Apa yang saya dapat? Buruk baik. Jadi Ustaz dapat ni, Ustaz dapat ni, kita nampak. Jadi yang paling penting sekali, doa kita tu. Doa kita tu kepada Allah SWT. Ya, mudah-mudahan dapat disehatkan Ustaz, ya, daripada ini pada ini. Namun terus tetap diteruskan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Amin ya. Okey, kalau dah tak ada soalan, kita tutup kuliah kita pada malam ini. Dan sekali lagi, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Abdullah bin Haji Tuda untuk syarah tentang akidah ahli sunnah wal jamaah pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat, barakah kepada kita semua, di mana kita kena ingatlah Allah ada di mana-mana, iaitu wajah Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, kekuasaan Allah. Jadi kita semuanya bertauhid kepada Allah yang menjadikan alam semesta ini, dan kita terus berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan sekiranya kita dipanjangkan umur semua para jemaah, kita dapat bersama lagi dengan Al-Fadil Ustaz pada minggu hadapan, insya-Allah, untuk terus bersama mendapat manfaat, mendapat pencerahan ataupun memantapkan lagi pengetahuan kita. Semoga Allah kurniakan nikmat cahaya kepada kita untuk terus belajar tentang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih pada semua, dan sebentar lagi pada pukul 9.15 kita akan bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Al-Fadilah Ustazah Afzan bin Abdul Manam untuk kelas Fardhu Ain. Dan kita doakan juga mudah-mudahan Allah berikan syifa yang sempurna kepada Ustaz, dapat menyampaikan kuliah, ya. Dan seterusnya
sebagai penutup kuliah sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk baca doa dan seterusnya menutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'dana likulli hawlin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masya Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wa sidatin asyukurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dikin hasbiyallah wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain, insyaAllah.